guys, welcome back to Makcik Production. Aku nak juga masuk. Kenapa ada dia? Hari tu kita tak ada dia kan? Kau kenapa? Kau dah okey dah? Kau dah masam ke? Dah pahit dah lah? Ke dah masin ke darah tu? Manis. Manis Masih lagi. darah manis. Ada komen, oh Kak Sarah dah nak kahwin ke? Tak adalah, kau memang main Tak tahu je. lagi, kata orang nyanyi je. Lagu apa kak? Pak bungker. Dan aku malas lah korang. Okay guys, hari ni kita ada lighting merah sebab Kak Sarah, Cik Sarah ada untuk pegang lampu tu. Yo. Okay guys, segmen kali ni kita masih dalam segmen itu je lah kerja dia orang. Okay, cerita kali ni kita bagi task dekat Kak Ica sebab darah dia dah tak manis lagi dah. Pahit. Kita tengah nak bagi dia seram-seram, pahit-pahit sikit kat dia. Sebab asyik manis je. Manis bila time nak dekat Nanti Lambat lagi. kalau korang nak tahu cerita seram apa yang kita orang akan rungkaikan kali ni, so let's go. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Okey, untuk kisah seram pada hari ni, Kak Ica tertarik dengan cerita ni sebab dia tentang santau makanan. Dia macam wow, macam sangat relate tau. Sebab macam Kak Ica sendiri, personally, untuk orang nak bagi makanan, aku mesti macam diam kejap tau. Sama. Kalau orang kenal macam jiran-jiran tu okey je, kita dah biasa, aku okey je. Tapi kalau orang yang tak kenal tu tiba-tiba dia bagi makanan, aku macam hang kejap. Aku macam macam tu. Sebab kita pada masa sama kita pun kena berwaspada. Tapi pada masa sama itu adalah rezeki. Betul. So macam mana kita kena sebelum makan tu baca doa lah dulu kot, minta Allah lindung. Betul tak aku cakap? Betul? Okay. So cerita ni sebab tu Kak Ica pilih kisah ni supaya kita pun boleh ambil pengajaran daripada kisah ni dan supaya kita boleh sentiasa beringat antara sesama Supaya kita. apa-apa lapar macam mana pun baca doa dulu. Ya, Baca jangan doa dulu. jangan ikutkan nafsu lapau dan kau makan saja. Okey, cerita ni macam biasa Kak Ica ambil dekat TikTok daripada Detik Seramu. Memang cerita ni, kisah-kisah dia memang selalu relate lah dengan diri aku ni. Banyak betul dia. So, kisah tentang santau makanan. Dulu aku kerja bidang fast food. Fast food ni agak famous jugalah dekat Malaysia. Sejak kena boycott ni, so fast food yang aku kerja ni antara pilihan dorang pergi. Antara pilihan yang dorang pilih daripada company-company fast food yang ada kaitan dengan yang orang boycott tu lah. Dan masa tahun 2021, aku kerja dekat fast food ni, aku bertunang dengan suami aku. Akhirnya dia dah bertunang pada waktu tu dan dia adalah seorang perempuan. Jadi, sudah menjadi kebiasaan bila staf aku tertinggal makanan, aku as a ketua dekat fast food tu, aku kena hantar makanan yang tertinggal dekat rumah customer. That's mean kat sini korang boleh tahu dia ni ada pangkat. Dia bukan staf biasa. Tu malam tu aku dapat phone call daripada outlet dari customer lelaki and cakap staff aku tertinggal food dia. So aku ambil lah nombor customer tu and suruh dia share location sebab aku tak berapa familiar dengan kawasan rumah dia. Masa tu aku pergi berlima dengan staff aku. Aku drive pergi ke rumah customer aku tu. Dalam lebih kurang 30 minit perjalanan, kami sampai dekat sebuah kawasan hutan. Kiri kanan hutan, hanya ada 2 buah rumah je dalam hutan tu. Dan bila dah sampai dekat situ, aku call lah customer aku tu, tanya dekat mana rumah dia. Sebab yang aku nampak hanya ada 2 buah rumah je dalam hutan tu. Lepas tu lepas aku dah call, rupanya salah satu rumah yang ada dalam hutan tu, itulah rumah customer aku tu. Orang apa ni? Itulah tu, pelik kan. Jadi lepas aku dah call tu, dalam beberapa minit lepas tu keluarlah lelaki berumur dalam lingkungan 40-an. Dan dia katalah dekat aku dengan staff aku tu, dia serba salah sebab kita orang ni terpaksa hantar food dia ni
waktu malam-malam. Lepas tu dia rasa bersalah tu, dia macam dia patah balik, dia masuk balik dalam rumah dia tu. Time tu aku pelik lah, kenapa pula dia nak masuk dalam man? Ambil je lah makanan yang kita orang dah bagi ni. Rupanya dia keluar, dia bawa makanan frozen ada 3 jenis. Pau, kari pap dan samosa. Banyak ke apa? 1, 2, 3 ke? Kira 3 jenis makanan frozen. So bagi dekat aku dengan staff aku. Kiranya macam Dah goreng lah. Frozen. Kiranya bagi aku, customer tu rasa sebersalah. So dia kata ambil lah sebagai sebersalah sebab diorang kena hantar waktu malam-malam buta ni. Jadi ambil lah makanan ni untuk, kita kan adat Melayu kan, orang Melayu memang macam tu kan, sebagai balasan dia. Balasan dia. Jadi aku dengan staff aku ni tak adalah fikir apa-apa. So kita orang ambil lah makanan tu guna tangan kanan. Settle hantar food tu dekat rumah customer aku. Aku dengan staff aku ni pun balik dan kita orang buatlah upacara makan-makan sebab kan customer tu dah bagi. So kita orang goreng, makan ramai-ramai dengan staff aku yang 5 orang sekali tu. Jadi masa tu kita orang memang tak ingat apa-apa lah. Time tu pun memang dah lapar. Yelah, dapat makanan free kan. Kita orang memang makan tak ingat dunia lah. Makan sampai habis. Jadi start daripada malam tu yang customer tu bagi frozen tu, customer tu start message aku setiap malam tanya pasal fast food yang aku jaga. Maksudnya aku rasa dia mula nak buat bahasa basi untuk message. Tapi dia guna-guna lah sahaja nak tanya. Dia buat nak tanya tempat kerja tu jual apa ke, macam tu lah kan. Lepas tu dia tanya, mula dia tanya antara yang dia tanya. Sorry, yelah yang hantar ni perempuan. Yang menerima makanan tu perempuan. Yelah, customer dia tu lelaki. Okay. Jadi antara customer tu tanya yang selalu mesej aku ni, dia boleh tanya fast food aku ni boleh buat catering ke, boleh kerja pakai wifi ke. And aku perasan dia ni kerap sangat datang dekat tempat kerja aku. Untuk apa? Siap tanya aku ni kerja shift apa, bila, pukul berapa. Kadang-kadang ni aku balas sikit-sikit je. Bila aku dah rasa semak, aku senyap kerja, aku blue tickkan je message dia. Sebab bagi aku tak perlu keperluan aku nak message customer yang habis-habis lah dah hantar makanan kan. Sekejap, dia tanya, dia WhatsApp perempuan tu lah, tak pasal orang lain sekali. Tak, Semua makan. dekat perempuan ni saja. Ada sekali tu dia siap ajak aku tengok wayang. And aku tolak lah. Aku cakap elok-elok, aku dah bertunang, jadi aku tak boleh nak pergi keluar tengok wayang dengan customer. Tapi bagi aku pun, mana common sense kau tiba-tiba nak ajak tengok wayang kan. After bagi tahu aku dah bertunang, dia macam dah kurang lah kontak aku. But sebelum tu aku ada ajak dia datang kenduri kahwin aku. Fast forward selepas 1 bulan, dia senyap. Tiba-tiba malam selepas aku bersanding tu, dia WhatsApp aku pukul 3 pagi ucap tahniah. Aku memang tak balas lah. Aku blue tickkan je WhatsApp yang dia hantar aku pukul 3 pagi tu. Tapi suami aku terbaca dan dia marah gila. Dia kata, dia tanyalah dengan aku, siapa ni? Bila hantar mesej pukul 3 pagi kot. Aku dengan suami aku bergaduh sampai kita orang bertumbuk. Apa? Kita orang bergaduh sampai terbau-bau, sampai ke waktu honeymoon pun kita orang masih bergaduh. Maksudnya lagi. jealous sangat lah lakinya. Ya. After honeymoon, aku dengan suami aku ni PJJ. Bila aku PJJ dengan suami aku ni duduk dekat hostel yang company aku tu dah provide kan. Jadi lepas dia kahwin tu, aku kerap dengar macam-macam bunyi. Antaranya bunyi tapak kaki berlari, dengar bunyi orang bercakap. Tapi dekat hostel aku tu, aku seorang je. Yang lain tu keluar pergi kerja. So siapa yang bercakap? So siapa yang berlari? Hubungan aku dengan suami aku jadi panas, asyik-asyik bergaduh. Even tiap-tiap hari walaupun buat video call pun kita orang tetap bergaduh. Sampailah aku decide, aku fikir aku nak pindah duduk dengan suami aku. Tapi yang sedihnya, walaupun dah duduk bersama dengan suami aku masih lagi anak dara. Aku tak ada nafsu dekat suami aku. Dia yang tak ada. Setiap ajakan suami aku akan tolak sebab tiba-tiba aku rasa geli. Suami aku pun rasa tak puas hati lah dengan aku. Macam pelik dengan perangai aku ni. Jadi suami aku decide bawa aku jumpa ustaz untuk berubat. Nasib baik dia, suami dia ada common sense, contoh pelik ke apa kan. Ada setengah orang tu macam dia tak percaya dengan benda-benda dia bagi dia orang merepek benda-benda asal tahulah benda ni kan. Itu yang buat lagi worse. Yes.
Jadi setiap kali aku pergi berubat jumpa dengan ustaz, kebanyakannya ustaz cuma cakap aku hanya ada gangguan je. Aku dengan suami aku dah pergi berubat macam-macam jenis ustaz. Tapi setiap kali berubat, aku notice tangan sebelah kanan aku mesti shaking. Dan setiap kali aku berubat, aku mesti akan dirasuk. Dan setiap kali aku dirasuk tu, aku akan cakap dekat suami aku, kenapa kahwin dengan budak ni? Dia milik aku. Aku nak kau ceraikan budak ni. Hati. Makin lama aku nak berubat, gangguan tu makin teruk. Kalau sebelum nak kena rasuk tu, muka aku mesti akan tarik-tarik macam kena stroke. Macam on the way dia nak kena benda tu nak masuk dalam badan dia akan yang tu kot aku rasa. Macam kena stroke kan dia kata. Betul lah tu. Pernah satu malam aku kena tindih dan waktu tu aku nampak dekat hujung katil ada perempuan berambut kembang dan panjang berwarna putih sambil dengar bunyi dia tengah mengilai. Muka dia macam tengkorak dan lagi aku baca ayat kursi, lagi kuat dia mengilai. Bukannya dia berhenti. Lagi kuat kita baca ayat-ayat, lagi kuat dia mengilai. Bila aku dah dapat tepis dari tindihan tu, suami aku cakap muka aku memang pucat lesu. Selang 3 hari lepas kejadian tu, benda tu datang lagi. Malam-malam aku akan dengar bunyi benda mengesot dekat shieling rumah. Allah, siling rumah pula dengan esot. Bila dekat tempat kerja pula, ramai tegur aku ni makin kurus. Sedangkan bila aku timbang, berat aku sama je. Dan aku notice aku jadi kuat makan. Bayangkanlah dah makan nasi lemak, aku boleh tibai mi goreng, tapi berat aku sama je. Tapi orang tengok aku kurus. Suami aku dah tak tahan dah tengok aku sebab kerak-kerak kena gangguan. Tiap malam balik kerja mesti aku kena meracau. Last suami aku bawa aku pergi jumpa satu ustaz ni. Ustaz ni agak power lah juga. Bila ustaz ni start nak rukiahkan aku terus pengsan. Lagi. Bila aku sedar, aku dah start meracau dah. Lepas tu yang aku ingat, ustaz tu berdialog dengan hantu setan yang dalam badan aku tu. Dia tanya, kamu ni saka atau sihir? Dan benda tu jawab, sihir. Lepas tu hantu setan tu cakap lagi, budak ni makan pau yang aku bagi dengan staff dia makan hari tu. Kenapa staff dia tak kena? Kenapa dia seorang je kena, orang lain tak kena? Tunggu. Masa aku tengah meracau tu, Tuhan sajalah yang tahu betapa sakitnya badan aku. Sakit tu Tuhan saja yang tahu. Padahal ustaz tu cuma pegang je ibu jari aku. Tak buat apa-apa pun. Pegang ibu jari aku je. Tapi sakit dia, aku tak tahu nak bagi tahu macam mana. Ustaz tu cek dekat seluruh badan aku. Siku, lutut, muka, kepala, tulang belakang, rahim. Semua total ada 9 ekor. Banyak. Rupanya benda tu dah beranak pinak dalam badan aku. Aku pun baru teringat, awal tahun aku kena slip disc. Ustaz tu cakap aku kena slip disc sebab aku bawa benda tu terlalu banyak dalam badan dan postur badan aku jadi bengkok. Part paling sedih, nafsu aku dikunci sebab benda tu ada dekat kemaluan aku. Sebab tu dia masih anak dara. Sebab tu dia rasa geli dekat suami dia. Dan setiap malam-malam aku mimpi perempuan yang berambut panjang kembang putih tu sebenarnya adalah Lang Sui. Dan Lang Sui tu adalah kepunyaan customer lelaki aku tu. Dia jadi macam CCTV kot. Ya. Jahat. Ustaz tu kata customer tu dia tak guna perantara pun, macam bomoh ke dia tak guna. Rupanya customer aku tu dia memang ada amalkan ajaran ilmu yang salah. Sebab bermakna dia sendiri yang hantar dekat aku. Korang ingat tak, aku ada cakap masa aku berubat tangan kanan aku selalu shaking. Rupanya hantu yang paling terbesar, yang paling kuat ada dekat bawah lengan aku. Sebab tangan tu lah yang aku terima masa aku ambil makanan frozen tu. Tangan tu. So benda tu mengalir terus dekat tangan dia lah kan.
ada dekat So, tangan dia. the first one pegang bukannya makanan tu Sebab yang tu makan. staff dia tu tak kena aku rasa. Sebab Siapa tu yang dia mengambil kena. Siapa yang mengambil sepegang terkena tangan kita tak tahu kan. Ya. Kadang-kadang tangan kan sebab tu orang kata Ataupun- tersalam ke apa benda. Ataupun dia letak dekat makanan tu, dia pegang kau kena dulu. Ya. Bekas-bekas kan dekat plastik. Kadang-kadang ke. walaupun dia letak kat makanan tapi niat dia tu bertuju kepada kan nama bukan nama pun kepada orang yang ambil. Geram aku. So dia kata dekat bawah lengan dia ni yang paling kuat sekali. Masa ustaz ni nak bawa keluar hantu setan ni, dia cakap sakit dia tak tertanggung sampai kan aku pergi cakar suami aku sendiri. Kuat betul lah dia buat. Ya. Lepas tu ustaz tu nak tarik keluar setan tu, aku jerit, aku cakap dekat suami aku, tolong sayang, sakit sangat ni, tolong sayang. Tapi suami aku boleh cakap, tahan, jangan jerit, malu kat orang. Suami dia cakap, memang mendapat lah. Sebab tu lah aku cakap, sebab ayat dia tu menyakitkan hati aku. Malu kat Lepas orang. tu kesian juga dekat member-member ustaz yang berubat tu. Sebab beberapa kali diorang terpaksa stop berubat. Sebab dia kata condition aku sangat teruk. Finally, masa ustaz tu nak tarik hantu setan tu dekat lengan aku tu, waktu tu aku terpejam mata dan aku ternampak muka customer tu tengah meraung kesakitan. Oh. Maksud macam ni dia terdiam dan dia macam ternampak bayangan orang yang menghantar tu. Ustaz tu ada pesan, jangan mudah-mudah terima Makanan atau makan benda orang bagi sebab kita tak tahu niat hati orang. Itu sajalah penulisan dia yang dia bagi tahu. So sebenarnya kat sini banyak pengajaran yang korang boleh ambil. Jangan simply-simply makan tak ingat Tuhan, tak ingat Allah. Tanpa baca bismillah, tanpa baca surah-surah yang sepatutnya. Dan selidik dulu kenapa orang ni bagi kau. Orang tu siapa? Apa sebab dia bagi kau antaranya. Tapi untuk orang kata tolak macam yang perempuan jadi kini agak susah lah. Sebab tiba-tiba dia datang hantar macam benda tu bersebab. Agak susah tau untuk ni. Kita tak fikir apa-apa kan. Kalau dia tiba-tiba datang, orang tak kenal, enak kau nak satu. Itu macam Sebab tu lah orang tapi cakap, kalau orang macam nak berbudi bahasa tu, kita macam takkan nak tolak kan. sebab tu orang cakap macam kau cakap, kalau kita niat macam tu kita akan fikir positif kan. Tapi apa pun baca doa dulu. Lindungilah aku daripada sebarang benda yang tak baik kan. Daripada makanan dan sumber yang lain. So manalah tahu tiba-tiba kita dah makan, kita buat kita sebab daripada kita baca doa tu Allah lindungi kita kan daripada terkena Makanan kita jatuh ke daripada makan. So maksudnya kan. ada something lah. Macam kita kan ada doa yang orang kata kalau kita nak tahu kedai tu ada pasang pelaris ke apa, sebelum kita nak minum kita baca doa tu, gelas tu pecah lah benda kan. Aku semenjak daripada kita temu buat ustaz tu, surah Al-Falaq sesasa dalam otak aku. Betul kan? Apa-apa baca surah Al-Falaq. Falaq. Apa-apa baca surah Al-Falaq. Mungkin daripada situ lah, tak kisahlah surah apa-apa pun kan. Tapi aku pegang kepada surah Al-Falaq tu lah. So kita hanya kita bertawakal pada Allah yang akan bantu kita. Takkanlah kita nak buang makanan tu pula kita fikir pembaziran. Tapi pada masa yang sama kena beringat lah. Jangan simply kau terus masuk mulut. Betul. Sebenarnya bukan saja orang yang tak kenal pun, sebenarnya orang yang kenal pun kita kena berhati-hati. Sebab hati budi orang ni Tak tahu. dia sebab Kadang-kadang kalau orang berdendam kita ni tak payah jauh-jauh pun, kadang orang paling terdekat kita yang kita kenal, orang yang kita tak sangka. Sebab tu lah walaupun kita rasa macam jiran kita ni memang rapat dengan kita, contoh kawan baik kita ni, walaupun dia bagi makan, alah dia kawan baik aku lah, baca doa juga. Baca doa kalau nak juga. selamat. Even kadang-kadang nowadays lah, kadang adik-beradik pun boleh bergaduh sebabkan benda ni. Bukannya adik-beradik ni kan orang luar kan. Okey, rasanya itu sajalah daripada kita orang nak merungkai kisah seram kali ini. Kau tahu tak, kita orang ni kat London lagi ni, panas. Balik sana. Sekarang musim panas panas aku orang. Tak payah pergi London dulu lah, tengah musim panas. Muka kita pun dah minyak dah ni. So guys, kita orang mungkin nak cari hotel yang ada aircon je, okay? So itu saja cerita kita kali ni. So macam biasa, Sarah, Jangan lupa komen down below and subscribe, share, like, semua button yang ada tu korang tekan. dan kalau ada korang yang nak share cerita-cerita yang menarik, bolehlah email kepada makcikpodcast@gmail.com. Dan ada yang tanyakan bila cerita kita nak
nak diceritakan, tak ada. Bukan. Dia ada step by step. Okay, kita orang akan ada masa yang kita orang kadang-kadang kena buka, kena baca, and kita orang kena susun ayat untuk ceritakan kat korang. Sebab banyak ramai yang cerita. So kadang-kadang juga kita orang akan masuk salah satu cerita yang daripada kita orang sendiri punya yang kita orang survey, dan ada juga kita orang masukkan daripada macam-macam production punya followers. Okay, Tapi keep lah hantar. Keep je Cerita hantar. korang hantar. Kita orang baca. Kita orang baca. Semua kita orang akan kita orang akan susun Kita bila kita orang akan susun, ceritakan. kita tapiskan kita dulu orang susunan ceritakan. ayat semua kan. Okay. Jangan skip iklan. Okay dah. Tu je pada kita orang. So see you in the next video. Bye.